بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا طيبا ونسألك عملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi diberi peluang dan juga masa untuk kita bersama-sama menambahkan ilmu pengetahuan, untuk kita sama-sama menambahkan kefahaman kita terhadap agama kita. Mudah-mudahan pertemuan kita selama ini dan termasuklah pada hari ini diberi faedah yang besar, manfaat yang banyak kepada kita untuk kita jadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hamba ambil masa pada hari ini untuk kita mengingatkan kembali dengan apa yang berlaku kepada saudara kita di Palestin, kerana pejelek hampir 27 hari dah berlakunya peperangan di Palestin. Maka bila lama berlaku peperangan ini, maka hamba telitah dari kepala tok hamba supaya kita pakak-pakak faham. Kita pakak-pakak tahu kenapa sampai ke saat ini Zionis masih lagi melancarkan serangan kepada penduduk-penduduk Palestin. Maklumat yang sahih kita terima daripada Gaza, iaitu setakat ni penduduk-penduduk Gaza yang mati, yang syahid selama 8,000 orang, 796 orang. 8,000 orang, 796, kanak-kanaknya 3,948, kanak-kanak saja. Manakala wanita selama 2,290. Ni maklumat yang mu ambil kemarin. Ni kemarin ni. Hari ni 3 bulan dah. Dan mu yakin bilangan ini bertambah. Hamba yakin bilangan ini bertambah. Yang mana hak mati ni tak ada seorang habuk di kalangan tentera-tentera Hamas. Tetapi mereka sasarkan adalah penduduk-penduduk awam. Kanak-kanak, wanita. Inilah serangan-serangan orang panggil jenayah perang yang dilakukan oleh Zionis. Jadi kita tengok kenapa payahnya, sukarnya Zionis ni nak memberhentikan serangan itu, walaupun serangan itu ditujukan kepada orang awam. Adakah ianya sengaja ataupun dia inginkan ataupun dia tuju kepada tentera-tentera Hamas? Hak betulnya mereka ingin bunuh
semua penduduk-penduduk Gaza, penduduk-penduduk Islam yang berada di sana. Ini tujuan mereka. Maka dengan menghalalkan, dengan tujuan mereka nak cari tentera-tentera Hamas, maka mereka bom hospital, mereka bom kem-kem pelarian. Ini tujuan mereka nak menghapuskan rakyat Palestin, nak menghapuskan orang Islam yang berada di sana. Kenapa permusuhan ini sangat-sangat menebal di hati bangsa-bangsa Yahudi? Maka pada hari ini, amo nak royak secara ringkas. Kenapa permusuhan ini berlaku? Kenapa benda ni berlaku? Kerana mereka telah memulakan kejahatan mereka. Mereka telah memulakan, orang panggil, kekejaman mereka ini pada zaman Nabi SAW lagi. Kita kembali balik sejarah apabila Nabi SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi hijrah ke Madinah ni, sebagaimana yang kita maklum, sebagaimana yang kita tahu, majoriti penduduk-penduduk di sana adalah bangsa Yahudi. Majoriti bangsa yang berada di Madinah ni adalah bangsa Yahudi. Maka banyak-banyak bangsa Yahudi yang berada di Madinah ni, ada 3 bangsa ataupun 3 kelompok Yahudi yang besar berada di sana. Yang pertama dia panggil Yahudi Bani Qainuqa. Yahudi Bani Qainuqa. Yang kedua Yahudi Bani Nadir. Yang ketiga Yahudi Bani Quraizah. Ni 3 kelompok Yahudi yang terbesar. Mereka mendiami dan mereka menduduki orang panggil Madinah Al-Munawwarah. Kenapa mereka duduk situ? Itu sejarah yang panjang bercerita semula. Apabila Nabi sampai ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi buat beberapa perkara sebagai usaha pertama untuk Nabi jadi sebagai seorang ketua negara. Sebagaimana yang kita tahu, sebagaimana yang kita maklum, Nabi sampai ke Madinah, Nabi mendirikan masjid. Nabi buat masjid. Lepas tu Nabi mempersaudarakan di antara Muhajirin dan juga Ansar. Hak tu hak kita dengar sama-sama dah. Ada juga dalam usaha Nabi ni untuk Nabi bina satu perlembagaan. Nabi buat Sahifah Madinah. Hak ambo duk sebut sama-sama dah. Sahifah Madinah ni Nabi buat perjanjian dengan orang Islam. Dia satu lagi perjanjian hak Nabi buat dengan orang Yahudi. Nabi tak buat dengan orang Islam saja. Nabi ajak kelompok-kelompok orang Yahudi ni buat perjanjian dengan Nabi dan pada peringkat awal mereka bersetuju. Kita buka dalam sirah Nabawiyah, ada 12 perjanjian Nabi dengan orang-orang Yahudi yang mereka bersetuju. Nabi bersetuju dan mereka bersetuju. Dan kalau kita tengok, dalam perjanjian tersebut, antara yang disebut, orang Yahudi berkewajipan menanggung nafkah mereka sendiri. Dan orang Islam pun berkewajipan menanggung nafkah mereka sendiri. Islam maupun Yahudi perlu saling menolong untuk melawan sesiapa yang memerangi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian ini. Mereka perlu saling menasihati, melakukan kebaikan dan tidak boleh melakukan kejahatan. Tidak boleh seseorang melakukan kejahatan terhadap sekutunya. Wajib menolong orang yang dizalimi. Yang ketujuh, Yahudi perlu menyertai langkah orang mukmin selama mana mereka berperang. Ni antara 12 perjanjian-perjanjian hak Nabi pun setuju, orang-orang Yahudi pun setuju. Maka Nabi buat perjanjian, sign agreement
buat perjanjian dengan orang Yahudi. Sebelum ni Nabi buat perjanjian dengan orang Islam. Maka terbentuklah Sahifah Madinah. Iaitu perlembagaan pertama negara Madinah Al-Munawwarah. Maka berjalanlah dengan baik. Berjalanlah dengan molek. Apabila bermulanya orang panggil kejahatan dan orang panggil kejahatan lah yang dilakukan oleh Yahudi ni, apabila tentera-tentera Nabi, tentera-tentera Islam ni menang dalam perang Badar. Bila tentera Islam ni menang dalam perang Badar, maka rasa cemburu, rasa nak marah, rasa macam-macam lahir dalam diri mereka, lahir dalam jiwa mereka, tak kena kepada Islam. Tak kena dengan apa yang dibawa. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula dah tunjuk protes, tunjuk rasa tak puas hati, tunjuk rasa deki dengan kemenangan yang diberikan kepada tentera-tentera Islam. Situ berlakunya orang panggil detik-detik kenapa orang-orang Yahudi ni tak boleh tengok Islam ni menang. Dia tak boleh tengok Islam ni kuat. Dia tak boleh tengok Islam ni hebat. Tak boleh. Maka bermulalah orang panggil perangai-perangai tak comel, perangai-perangai uduh yang dilakukan oleh Yahudi. Mula-mula sekali iaitu dilakukan oleh Yahudi Bani Madinadir, Bani Qainuqa. Banyak-banyak Yahudi yang berada di Madinah ni, Yahudi Bani Qainuqa lah. Yahudi yang paling degil sekali dalam negara Madinah. Dia lah yang paling degil, dia lah yang paling kasar, dia lah yang beronak, macam-macam gelaran yang kita nak bui. Inilah Yahudi Bani Qainuqa. Siapa Yahudi Bani Qainuqa ni, besar tak besar peranan dia, ada satu pasar nama dia Pasar Qainuqa. Ada nama pasar dia. Orang-orang Yahudi duduk nego sana, dia duduk berjual beli sana. Sebab tu Nabi sampai ke Madinah, selain daripada Nabi mendirikan masjid, Nabi minta sahabat dia Abdul Rahman bin Auf pergi ke pasar. Pergi pasar, nego di pasar orang Yahudi. Pergi pasar, pergi nego dengan orang-orang Yahudi. Maka lama kelamaan pasar Yahudi ni, orang-orang Yahudi situ dia tak berapa dah nak berurusan dengan sama-sama dia. Sebab apa? Kerana ribanya, kerana tipunya, macam-macam. Maka mereka beralih berniaga dengan Islam, iaitu dengan Abdul Rahman bin Auf. Cerita dia. Maka disebabkan dia ni metok, dia ni orang panggil berdebat. Jadi kalangan Yahudi Bani Qainuqa ni, ada di kalangan dia tukar besi, tukar mah, tukar buat selipar, tukar-tukar belakang. Ni perniagaan ataupun pekerjaan orang-orang Yahudi Bani Qainuqa yang disebut dalam sirah Nabawiyah. Kemuncaknya apabila ada seorang perempuan, muslimah lah. Dia bawa selembar kulit. Dia bawa kulit kambing. Dia bawa kulit kambing ataupun kulit bayi. Dia tak sebut kulit ke apa. Bawa kulit ke pasar Qainuqa, dia nak nego, dia nak jual kulit dia. Dia nak jual kulit dia. Muslimah ni pergi bawa kulit dia nak jual. Maka orang-orang Yahudi ni, dia nak tengok aurat. Dia nak khenak ni, dia nak tengok aurat perempuan Islam tadi. Mungkin zaman dulu, zaman Nabi ni dia pakai tutup belakang. Bukan setakat pakai bukan setakat pakai tudung, tapi dia pakai niqab, dia pakai purdah.
Jadi orang-orang Yahudi situ tu, dia nak tengok aurat perempuan tadi. Kalau minta tentu dah perempuan tadi tak buka. Maka apabila perempuan tadi duduk di satu tempat, dia duduk di satu tempat, dia nak jual kulit dia ni, ada seorang tukar jahit lah. Tukar buat selipar, luar capar ni, dia pun jahit tudung. Jahit tudung tina tadi kat belakang, dia tak khabar. Tina tadi tak khabar, dia pun jahit. Jahit. Bila sudah jahit, bila tina ni nak bangun daripada tempat duduk dia, maka automatik cabut tudung dia. Mungkin tarik kan? Mungkin bila jahit, tina ni bangun, tarik. Maka terbuka tudung. Bila terbuka tudung tu gak, pakak suka lah. Yahudi tadi pakak suka belakang. Sebab apa? Sebab dia boleh tengok aurat perempuan tadi. Bila berlakulah benda lagu tu, maka ada seorang lelaki Muslim yang ada sana, tiba-tiba dia pergi terekam. Dia pergi terekam. Orang panggil tukar hak jahit tadi, maka dia bunuh orang tu. Orang Islam tu pergi bunuh. Sebab apa? Sebab kejahatan yang dilakukan oleh dia. Khianat dia. Akhir sekali, orang Yahudi tadi bila dia tengok saing dia kena bunuh, dia pun bunuh pula. Dia pun pergi bunuh orang Islam tadi. Hak buat mulanya siapa? Yahudi tadi. Buat mulanya Yahudi tadi sebab orang lelaki tu nak marah, pakak ketawa belakang, pakak suka belakang, maka dia pergi tekan, dia pergi bunuh, orang Yahudi pun pergi bunuh juga. Akhir sekali, perempuan orang panggil keluarga, lelaki hak tolong tina tu, dia minta bantuan dengan Nabi SAW. Bila rayak kepada Nabi, maka Nabi pun pergi jumpa lah dengan pemimpin-pemimpin Yahudi Bani Qainuqa. Pergi jumpa dengan pemimpin-pemimpin Yahudi Bani Qainuqa. Iaitu pada masa tu bernama, orang panggil Ka'ab bin Ashraf. Pemimpin dia bernama Ka'ab bin Ashraf. Dialah orang yang paling deki sekali kepada Nabi. Orang yang paling deki, dia tak boleh tengok Nabi ni bawa Islam, dia tak boleh tengok Nabi ni, Islam ni menang. Dialah orang yang paling deki sekali, bernama Ka'ab bin Ashraf. Nabi jumpa dengan dia. Bila Nabi jumpa dengan dia, Nabi nasihat kepada dia, dia juga Nabi minta ganti rugi. Nabi minta ganti rugi kerana dia telah bunuh orang panggil lelaki Muslim tadi, sebagaimana yang ada di dalam perjanjian. Sebagaimana yang ada dalam perjanjian. Maka Nabi minta dengan cara yang baik. Nabi minta dengan cara yang baik. Nabi minta dengan cara yang lembut. Tetapi, apa yang berlaku, orang-orang munafik, khususnya Abdullah bin Ubay bin Salul ni, dia mari jumpa dengan Nabi. Dia mari jumpa dengan Nabi. Mari jumpa dengan Nabi itu sebab apa? Sebab Nabi pergi jumpa dengan Yahudi Bani Qainuqa dengan cara baik, dengan cara comel, dia tak sembayar. Dia tak sembayar ganti rugi tadi. Maka Nabi kata, kalau mu tak sembayar, aku bagi masa kepadamu untuk kamu keluar daripada kota Madinah. Aku akan halau kamu keluar daripada kota Madinah. Kalau mu nak selamat. Kalau kamu tak selamat, kita akan pergi dua. Masa aku bagi kepadamu ni untuk kamu keluar daripada kota Madinah. Dalam tempoh aku bagi kepadamu, kalau mu tak tubik, kita akan pergi. Lama Nabi bagi masa. Bukan sehari dua. Selama 15 hari. 15 hari. Nabi bagi tempoh kepada Yahudi Bani Qainuqa untuk keluar daripada kota Madinah. Tak cukup lebih daripada 15 hari, aku akan bunuh. Marilah
peristiwa ni bila berlaku? Berlaku pada tahun kedua Hijrah. 2 Hijrah. Yahudi ni pun ada. 2 Hijrah pergi Badar, 1 Hijrah. Lepas tu, peristiwa ni berlaku 2 Hijrah. Nak ayat 2 Hijrah tu Yahudi pun ada. Nak ayat jahatnya dia, beronanya dia. Maka ketika mana Nabi nak tunggu, orang panggil serangan kepada Yahudi Bani Qainuqa, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia mari jumpa dengan Nabi. Dia ni ketua munafik sedunia. Ketua munafik sedunia. Dialah kepala. Kalau Indonesia panggil kepala bapak. Indonesia panggil kepala bapak. Dia kepala. Mari jumpa dengan Nabi. Dia kecek Nabi. Dia uguk Nabi. Macam-macam. Mula-mula Nabi tolak. Nabi tak sedengar. Orang panggil calangnya dia. Nabi tolak betul. Tapi dia uguk Nabi. Dia orang panggil gapo dia psycho Nabi. Bahasa lain ni psycho lah. Macam-macam munafik ni dia pandai, dia belik. Dia belik. Sebab itulah. Kalau kita tengok doa dalam kunut nazilah. Allahumma ahlikil kafarata wal munafiqin. Sehari dua ni orang marah kunut nazilah. Orang marah kunut nazilah. Minggu solidariti Palestin pun nak kunut nazilah pun tak boleh. Nak takbir pun tak boleh. Ni dunia pada hari ni. Bapa tak boleh takbir, bapa tak boleh kunut nazilah sebab nampak ganah. Alik kita nampak ganah, alik Zionis tu tak nampak ganah. Ni orang panggil pemikiran yang tewing. Pemikiran orang Islam hak tewing. Kunut nazilah tak boleh. Nak takbir tak boleh dalam minggu solidariti Palestin ni bagi tak betul berlaku. Kita baca dalam sejarah sebelum berlakunya peperangan, duduk tengah-tengah berlakunya peperangan, selepas berlakunya peperangan, 24 jam duduk dengan takbir. Muju masjid je ni hamba tak takbir. Tempat lain bergepor hamba takbir. Sebab apa? Sebab takbir ni sunnah Nabi. Dalam perang Ahzab, Nabi bertakbir. Duduk tengah perang pun Nabi takbir. Sebelum perang pun Nabi takbir. Tiba-tiba tempat kita ni nak takbir pun tak boleh. Ni tewingnya pemikiran orang Melayu. Sebab apa? Sebab adanya unsur-unsur nak kata pelik-pelik pun takut berasa. Lagu tu lah. Dalam kunut nazilah ni dia ada. Allahumma ahlikil kafarata wal munafiqin. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal munafiqin. Ya Allah, kamu berilah kemuliaan kepada orang-orang Islam. Allahumma a'izal islam. Kamu muliakanlah Islam, kamu mulialah orang-orang Islam. Wa ahlikil kafarata wal munafiqin. Dan kamu musnahkanlah orang-orang kafir. Ni bahaya juga. Marah juga panggil orang kafir. Marah panggil orang kafir. Pelik-pelik lah ni. Dan kamu rosak, kamu musnahkanlah orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Allahumma. Ni doa-doa kunut nazilah yang dibaca. Tadi Tok Imam kita baca. Kunut nazilah ni adalah kunut yang kena kita sentiasa baca. Sebab ianya sunnah Nabi SAW. Jadi orang munafik ni, dia berperanan untuk bersama-sama dengan orang kafir nak rosakkan Islam. Nak musnahkan Islam. Itu peranan dia pada zaman Nabi lagi. Maka Abdullah bin Ubay mari, dia kecek Nabi, dia uguk Nabi, dia psycho Nabi. Maka akhir sekali bila sampai tamat tempohnya, Nabi tak bunuh Yahudi Bani Qainuqa. Maka Nabi kata, mu keluarlah daripada kota Madinah dengan syarat, mu jangan bawa orang panggil barang-barangmu, mu jangan bawa orang panggil harta-hartamu. Aku nak mu keluar daripada kota Madinah. Mu keluar daripada kota Madinah, mu jangan bawa gapo-gapo.
Mu bawa orang panggil pakaian yang ada dengan mu sahaja. Maka Yahudi Banu Qainuqa keluar daripada kota Madinah kerana dia telah mengkhianati perjanjian dia dengan Nabi SAW. Tu Yahudi Banu Qainuqa. Yang kedua Yahudi Bani Nadir. Yahudi Bani Nadir pun sama. Mereka telah mengkhianati perjanjian dengan Nabi. Peristiwa ini berlaku pada tahun ke-4 Hijrah. Yahudi Qainuqa 2 Hijrah. Yahudi Banu, orang panggil Yahudi Bani Nadir ni pada tahun ke-4 Hijrah. 4 Hijrah tu buana dia. Sebab dia tengok Yahudi Qainuqa ni buana kena halau daripada kota Madinah. Tetapi Yahudi Bani Nadir ni dia buana juga. Munggu perangai dia. Perangai orang Yahudi ni Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran dengan 20 sifat. 20 sifat. Sifat-sifat jahat yang Allah Ta'ala sebut kepada orang-orang Yahudi di dalam Al-Quran. Banyak-banyak 20 sifat ni hok kena dengan cerita kita pada pagi ni, suka membatalkan perjanjian. Suka merosokkan perjanjian. Suka orang panggil melanggar, merosokkan perjanjian. Ni perangai orang Yahudi. Perangai orang Yahudi. Maka dalam peristiwa pengusiran Yahudi Bani Nadir ni berlaku kerana puak-puak dia juga telah membunuh sahabat-sahabat Nabi. Yahudi Bani Nadir ni dia telah membunuh sahabat-sahabat Nabi dalam tragedi Bi'ru Ma'unah, Telaga Ma'unah. Dia telah bunuh beberapa orang sahabat Nabi. Maka Nabi nak pergi jumpa dengan Yahudi Bani Nadir. Nak minta ganti rugi dengan puak-puak dia. Sebab puak-puak dia ni telah bunuh sahabat-sahabat Nabi. Maka bila Nabi sampai di tempat dia, sampai di orang panggil perkampungan ataupun tempat puak-puak Bani, orang panggil Yahudi Bani Nadir ni, maka dia layan Nabi dengan baik. Dia layan Nabi dengan baik. Nabi kata, aku mari sini ni, aku nak minta ganti rugi dengan puak-puakmu, sebab puak-puakmu ni telah bunuh sahabat-sahabat aku. Nak ayat perangai Nabi. Dia orang panggil dia buat perbincangan dulu. Dia tidak buat barang lorak-lorak dak. Nabi buat perjanjian dulu. Nabi minta ganti rugi dulu. Maka dia minta Nabi duduk di satu kursi. Mu duduk sini lah. Mu tunggu sebentar. Puak-puak kita bakal mari. Duduk tengah Nabi duduk tunggu. Puak-puak dia duduk pakak sama-sama dengan dia. Dia kata ramai-ramai puak-puak kita ni, siapa yang nak ambil alat giling, lepas tu panjat tembok, lepas tu dia lepas. Alat tu biar jatuh ke untuk lepas alat giling besar mana, tak tahu dah. Tapi bila duduk alik atas, Nabi duduk alik bawah, tentu Nabi mati. Adalah hak bersetuju. Maka Jibril alaihi salam royak kepada Nabi. Kata, wahai Rasulullah, Yahudi Bani Nadir ni nak bunuhmu. Dia nak lepas alat giling atas tembok mu duduk tu, biar jatuh atas kepalamu. Nabi pun bangun. Nabi balik. Nabi bangun, Nabi balik. Tak ada jumpa dengan Yahudi Bani Nadir. Maka Nabi pun atas seorang wakil. Nabi atas seorang wakil bernama Muhammad ibnu Maslamah. Muhammad bin Maslamah ni, dia pergi jumpa dengan Yahudi Bani Nadir. Nabi kata, aku bagi masa kepadamu, mu keluar daripada kota Madinah. Nabi royak kepada Muhammad bin Maslamah ni, bagi warning, biar dia keluar daripada kota Madinah sebelum kita serai perkampungan Yahudi Bani Nadir. Serupa cerita dia dengan Yahudi Bani Qainuqa. Mungkin sama-sama Yahudi jahat berlaku. Maka puak-puak dia ni takut dah. Puak-puak dia takut.
Bila pokok dia takut, pokok dia ni bersedia dah nak keluar daripada kota Madinah. Tapi sekali lagi, ketua munafik sedunia, Abdullah bin Ubay, dia pergi kecek Yahudi Bani Nadir. Dia kata, mu tak usah tubik lah. Pokok aku akan tolongmu. Pokok aku akan tolongmu. Lepas tu aku akan royak kepada Yahudi Bani Quraizah ni. Hak lagi ni, akan tolongmu juga. Mu tak usah bimbang lah. Mu duduk dalam negara Madinah. Mu duduk tempatmu. Aku akan tolongmu. Lepas tu akan royak kepada Yahudi Bani Quraizah. Akan tolongmu juga. Berlawan dengan Nabi SAW. Dia kata, aku akan kerahkan 2,000 orang untuk tolong kamu, untuk bantu kamu. Siapa royak ni? Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang munafik ni dia suka kecap besar. Buah nombor 1. Mungkin tak kena piti. Tak kena bayar ke bobe. Cayalah. Yahudi Bani Nadir ni caya. Tak tubik dia. Tak tubik. Asal nak tubik. Tapi bila kena kecek ke Yahudi, tak tubik. Akhir sekali Nabi tunggu, tak tubik. Maka Nabi terpaksa serai perkampungan Yahudi Bani Nadir. Kenapa Nabi serai? Sebab pertama dia tidak keluar daripada kota Madinah. Setelah Nabi bagi peluang untuk dia keluar dari kota Madinah. Yang kedua, malainya Yahudi Bani Nadir ni, Abdullah bin Ubay tipu dia. Hak 2,000 orang sore habuk tak ada. Pakai Yahudi Bani Quraizah pun tak pergi tolong dia, sama-sama Yahudi. Ni jahatnya orang Yahudi, orang munafik dia, nama dah munafik. Hak orang Islam tu dia tipu dah, sama-sama dia pun dia lipat. Sama-sama Yahudi pun dia lipat. Maka bila jadi lagu tu gak, Nabi pun serailah perkampungan Yahudi Bani Nadir, maka Nabi igak belaka orang-orang jatuh. Nabi igak belaka orang-orang jatuh, hak mana jatuh-jatuh, hak balik ni Nabi igak, maka Nabi penggal kepala dia. Kerak kepala. Kalau zaman ni, wak kerak kepala hamba rasa tutup sekolah. Bapa ni kasar. Kerak kepala ni kasar. Tapi ni sejarah. Nabi kerak kepala, bapa? Sebab Nabi sudah bagi peluang kepada Yahudi Bani Nadir, mu keluar dari kota Madinah. Mu tak dengar juga, aku kerak kepala. Kerak kepala. Lah ni bukan kerak kepala. Bunuh bayi, bunuh kanak-kanak di Palestin. Kita duduk nampak Islam ni kasar. Kita duduk nampak Islam ni orang panggil ganah. Tapi hakikatnya hak ganahnya siapa? Zionis. Dia bom wanita, dia bom hospital. Hospital dia bom. Tentera mana duduk dalam hospital? Kalau kita jadi askar pun tak duduk dalam hospital. Nusuk tempat-tempat lain. Ni bom hospital. Lah ni maklumat hak kita terima. Siapa kau orang Kristian hak duduk di Palestin pun dia bom juga. Baru ni ada ketua orang panggil ketua padri. Dia mai jumpa dengan kita. Royak. Lah ni tak kira Islam ke, Kristian ke, Zionis serai belakang. Ni jahat tak jahatnya Zionis. Maka Nabi igak hak jatuh-jatuh ni, Nabi kerak kepala belakang. Nabi terlepas, Nabi igak, maka Nabi jadikan wanita ni sebagai tawanan. Nabi kanak-kanak Nabi jadikan tawanan. Tapi hak jatuh-jatuh ni, Nabi kerak kepala belakang. Sebab apa? Sebab dia ni jahat. Nabi tak bunuh wanita. Nabi tak bunuh kanak-kanak. Sebab itulah Hamas jihad Islami ni, kita tengok pada hari ni, dia walaupun dia perang dengan Zionis, perempuan-perempuan Yahudi dia tak bunuh. Kanak-kanak Yahudi dia tak bunuh. Sebab Islam melarang kita bunuh kanak-kanak. Melarang bunuh wanita-wanita. Tak sama dengan Zionis. Tino pun dia bunuh. Kanak-kanak pun dia bunuh. Ni jahatnya Zionis. Tiba-tiba nak kunut nazilah pun marah. Nak takbir pun marah. Tak baca sejarah belakang ni. Duduk baca buku lain. Tak baca sejarah Nabi SAW. Maka Yahudi Bani Nadir tak ada atas muka bumi ni. Sebab dibunuh belakang. Hak jatuh-jatuh ni dibunuh. Tinggallah kanak-kanak dan juga wanita. Maknanya hak tua-tua ni,
orang panggil hak sebagai lelaki yang sudah balik ni, tak ada berlaku. Nabi bunuh. Tinggallah Yahudi Bani Quraizah. So lagi tinggal Yahudi Bani Quraizah. Jahat juga. Bila dia jahat, kita ingat balik. Semasa dalam peristiwa peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab ni pakak Yahudi, pakak orang panggil Yahudi Bani Nadir, orang panggil Yahudi Bani Qainuqa. Orang-orang kafir masa tu pakak dengan munafik. Dijumpa dengan pemimpin kafir di Mekah. Dia pun pakak sama-sama dia, maka adalah pakatan Ahzab nak pergi serang kota Madinah. Masa tu Madinah ni, orang-orang Islam duduk dalam kota Madinah dan adanya perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Yahudi Bani Quraizah ni dia juru sikit. Sebab dia kedia jahat. Sebab dia masih lagi duduk dalam kota Madinah. Dia masih lagi duduk bawah perjanjian Nabi sebelum berlakunya Perang Ahzab tahun ke-4 Hijrah. Bila dia tengok ramainya orang Yahudi hak lain, bila dia tengok ramainya orang-orang munafik berlaku, maka salah seorang daripada Yahudi Bani Qainuqa ni, dia pergi kecek Yahudi, pergi kecek dengan pemimpin Yahudi Bani Quraizah. Tiba-tiba dia setuju untuk pakak Yahudi Bani Quraizah hak duduk dalam ni, setuju untuk pakak dengan Yahudi hak duduk luar. Dia hanya duduk dalam. Nabi duduk berkaluk ribut dah. Duduk menahan serangin daripada pakatan Ahzab ni. Sampai Nabi tinggal semaya asar. Kalau kita baca dululah Perang Ahzab hak berlaku dalam bulan Syawal. Tiba-tiba Yahudi Bani Quraizah belok. Dia duduk dalam. Dia belok pula dengan Nabi. Maka Nabi terduduk. Nabi terduduk kerana tekanan yang kuat. Serangan daripada luar, serangan daripada dalam. Nabi terduduk sebentar, Nabi pun bangun. Nabi bangun tu, Nabi takbir. Nabi takbir. Mula sekali Nabi takbir. Cuma tak takbir dalam masjid je. Nabi takbir. Allahu Akbar. Dia kata, abshiru, bergembiralah wahai orang-orang Islam sebab kita akan menang dalam peperangan ni. Maka dengan izin Allah Ta'ala panjang cerita, tentera-tentera Islam menang berhadapan dengan tentera-tentera Ahzab. Bila menang, malaikat Jibril pun main royak kepada Nabi. Wahai Rasulullah, mu jangan ingat, Yahudi, mu kena ingat, Yahudi Bani Quraizah ni telah belok dalam perjanjian kamu. Dia belok denganmu. Dia telah belok perjanjian denganmu, mu kena pergi serang dia. Sebab tu dalam cerita Yahudi Bani Quraizah ni, hari yang sama, habisnya perang Ahzab, Nabi bergerak menuju ke perkampungan Yahudi Bani Quraizah. Mu telah belok perjanjian, wahai Quraizah. Mu telah tolong Yahudi munafik hak nak serang kota Madinah hari tu. Maka aku minta kepadamu, mu keluar daripada kota Madinah. Aku bagi tempoh kepada kamu 15 hari, 10 hari. Untuk kamu keluar daripada kota Madinah, aku nak halau kamu daripada kota Madinah. Maka dia berasa takut. Berasa takut, maka Nabi halau Yahudi Bani Quraizah keluar daripada kota Madinah. Jadi ketiga-tiga Yahudi tadi, Nabi halau daripada kota Madinah. Dan Nabi hanya bunuh Yahudi Bani Nadir sahaja. Qainuqa Nabi halau keluar. Yahudi Bani Quraizah Nabi halau keluar. Sebab tu hamba sebut dulu, Yahudi ni tak ada negara. Zaman Nabi, Nabi halau dia, Nabi bunuh dia. Sebab kejahatan yang dilakukan oleh dia. Sebab itulah sampai ke saat ini, dia berdendam dengan Nabi. Dia berdendam dengan Islam. Kerana deki dia kepada Islam, deki dia kepada Nabi, dia masih mengingati peristiwa bagaimana mereka telah dihalau keluar daripada kota Madinah. Sebab itulah sampai kali ini dia tak kira jantan ko tino ko tua ko muda, dia bunuh sebab mu ni Islam. Ini kejahatan yang dilakukan oleh Zionis pada hari ini. Tapi sebagaimana yang bersebut, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi kemenangan kepada tentera-tentera Islam. Tapi kemenangan itu akan dihadiri oleh Nabi Isa alaihi salam. Akan dihadiri adanya Imam Mahdi. Masa tu tentera-tentera Islam akan bergabung.
Bukan setakat penduduk Palestin, tapi orang-orang Islam akan bergabung, berlawan dengan Yahudi. Yang mana dipimpin oleh Imam Mahdi, dipimpin oleh Nabi Isa AS. Bila? Wallahu a'lam. Masanya akan tiba. Sebab itu janji daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nabi Isa akan memimpin, walaupun Imam Mahdi akan memimpin, tapi penduduk Palestin dia tak tunggu. Oh, kalau tunggu Imam Mahdi turun. Kalau tunggu Imam, orang panggil Nabi Isa turun tak? Lah, orang panggil beratlah rozah pada hari ini. Mereka berjuang cara mereka mempertahankan rozah. Sebab apa? Sebab ini adalah orang panggil benda yang dia kena buat. Iaitu jihad yang mereka kena buat walaupun mereka terpaksa syahid. Ni nak ayat cerita kenapa Yahudi Zionis ni jahat. Sebab dia berdendam dengan Nabi. Dia orang panggil menaruh dendam kepada Nabi sejak zaman Nabi lagi. Sebab Nabi telah halau mereka keluar daripada kota Madinah. Kerana apa? Kerana kejahatan mereka, kerana kezaliman mereka yang mereka lakukan kerana membatalkan perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi kewajipan kepada kita. Kita kena royak, kena tunjukkan orang panggil solidariti kita. Dengan kita, orang panggil kunut nazilah. Dengan kita bertakbir, dengan kita semayajak. Itu tanda kita. Akhir sekali, ada satu demonstrasi yang dilakukan. Kita buat solidariti, dia buat juga. Kita buat solidariti, dia buat juga. Tapi hak dia buat ni, dalam stadium. Dia buat solidariti dalam stadium. Tapi bila rakyat-rakyat Malaysia, rakyat-rakyat ni nak masuk dalam stadium, hak nak bawa darah Israel, polis tak benar bawa dalam stadium. Mu kena tinggal luar. Mu kena tinggal luar. Darah Israel mu ni, mu kena tinggal di luar. Nak masuk dalam stadium, bawa darah Palestin. Ni demonstrasi menama rimah. Nak bawa darah Israel masuk dalam pun dia tak bui. Sebab apa? Nampak ganas. Nampak kalau pijak negara, orang pijak kau, bakar kau, nampak ganas Islam ni. Kalau ahli Islam nampak ganas selalu. Kalau ahli nak pertahan Islam, nampak ganas selalu. Ni otak Taiwan hak amal royak ni. Otak Taiwan hak amal royak ni, nak tunjuk solidariti kita, nak pijak darah Israel pun tak bui. Nak bawa masuk dalam stadium, nak tunjuk Israel ni jahat pun tak bui. Ni adalah pura-pura belaka. Pura-pura kita ni kata bersama-sama dengan Palestin. Tapi hakikatnya, kita tidak bersama-sama dengan Palestin sebab kita masih lagi jaga hati musuh. Sebab kita masih lagi jaga hati musuh. Kita jaga hati lagi orang tu. Kita tengok negara Yaman. Negara miskin. Tapi dia istihar, kita akan hantar bantuan ketenteraan ke Palestin. Yaman ni negara miskin. Hak kaya-kaya duk mana? Hak kaya-kaya duk mana? Negara-negara Islam hak kaya-kaya duk mana? Duduk mana? Duduk bagi, duk bekalkan minyak mentah kepada Israel. Sebab itulah Presiden Iran, dia royak kepada negara-negara Islam, hak bekalkan minyak mentah kepada Israel, hentikan penghantaran minyak kepada Israel. Bola atas minyak. Bola atas minyak. Minyak ni hak kita. Bola atas ke negara Israel. Biar dia rasa bagaimana periknya. Tapi cadangan tinggal cadangan. Sebab pemimpin negara-negara Islam mustahil dia akan berhentikan penghantaran minyak mentah kepada Israel. Tu bala yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita kerana orang Islam ni tunduk kepada Zionis, tunduk kepada Yahudi. Maka itulah tanda-tanda akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita. Allah Ta'ala bagi kefahaman kepada kita supaya kita sentiasa bersama-sama dengan penduduk-penduduk Palestin dan kita sentiasa berdoa, kita sentiasa berkunut nazilah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada mereka. Selain daripada kita, jihad mal. Jihad mal ni kita bagi duit, kita bagi sumbangan supaya mereka dapat bangunkan negara mereka.
beli makanan, beli ubat dan juga sebagainya. Aqul qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Media ilmu pagi ni ada ceramah Palestin. Orang Palestin sendiri macam ceramah. Mana ada masa tu boleh pergi lah.